Baik, saudara, Negeri Sembilan sedang rancak melaksanakan pelbagai aktiviti ekonomi bagi memastikan pembangunan negeri bergerak pantas. Perinciannya bersama rakan penyampai Amir Ashraf Rosidan. Silakan Amir. Silakan Amir. Lebih 400 peserta daripada pelbagai agensi menyertai program Women Care Say No to Violence dalam usaha untuk menghentikan keganasan terhadap kaum wanita. Menurut Yang di-Pertua Badan Kebajikan Isteri Wakil Rakyat Bakriah Negeri Sembilan, Datin Seri Wan Hasni Wan Yusof, program itu wajar dilaksanakan sebagai pendedahan kepada komuniti bagi mendalami dan menangani isu tersebut secara proaktif. Jadi apa yang saya harapkan, semoga program-program seperti ini terus diadakan sebagai pencerahan lagi kepada kaum-kaum wanita di luar sana apa yang patut mereka lakukan sekiranya ini berlaku kepada mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Women Care Say No to Violence di Seremban. Dalam pada itu, Exco Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Sembilan, Nicole Tan Likun berkata, program itu juga bagi menyahut seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyarankan agar program seumpama itu dipertanggungjawabkan kepada badan bukan kerajaan NGO untuk mendapatkan penglibatan yang tinggi daripada komuniti setempat. Dan saya rasa sangat berimpak, lebih kurang 400 peserta dengan penglibatan 22 NGO, KRT, persatuan masing-masing dan juga 21 booth telah dibuka. Dan saya amat mengalu-alukanlah agar mana-mana NGO yang berkenaan, wanita, keluarga atau kebajikan boleh tampil ke depan untuk menganjurkan program yang relevan kepada NGO masing-masing. Daerah Kuala Pilah bakal mengeluarkan beras berkualiti jenama Seri Menanti menerusi pengeluaran padi dari kawasan penanaman seluas 68.12 hektar di Teraci. Menurut Pegawai Daerah Kuala Pilah, Muhammad Faizal Abdul Manap, produk beras Seri Menanti tersebut akan menjadi salah satu agenda khusus yang akan dibangunkan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Kuala Pilah merupakan daerah yang terletak di bawah wilayah pembangunan agropolis menerusi rancangan struktur Negeri Sembilan RSNS 2045 dengan salah satu strategi pembangunannya adalah mengekal dan meningkatkan skim padi di daerah berkenaan. Dan untuk projek penanaman beras Seri Menanti ini, kita tumpukan dulu di kawasan skim pengairan Teraci, di mana melibatkan kawasan seluas 68 hektar lah. Dan bagi saya, kerana kita memerlukan satu tarikan pelancongan lah sebenarnya. Kita bukanlah bercadang nak jadi pengeluar beras, kita nak bersaing dengan beras-beras yang berjenama di negara kita ni. Cuma kita nak adakan satu sense of belonging, satu produk tempatan kita, di mana padi yang kita tanam di daerah Kuala Pilah, kita jadikan sebagai beras tu dikeluarkan di sini. Dan kita packingkan, kita marketingkan beras tu untuk kita jadikan sebagai salah satu produk souvenir ataupun jualan. Projek penanaman padi di Teraci telah dilaksana Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah dan Pejabat Pertanian Daerah Kuala Pilah yang turut melibatkan 2 orang pengusaha padi aktif. Jumlah pengeluaran padi semasa bagi daerah Kuala Pilah secara keseluruhan adalah sebanyak 836.494 tan yang ditanam dengan keluasan sawah yang diusahakan seluas 220 hektar dan dituai 2 kali setahun. Pertandingan prakelayakan WorldSkills Malaysia Belia WSMB dan WorldSkills Malaysia Pengajar WSMP merupakan platform untuk menguji dan mengangkat tahap kemahiran peserta ke peringkat lebih tinggi. Menurut Pengarah Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Antarabangsa Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, 2 bidang yang dipertandingkan iaitu bidang mengecak kereta dan teknologi kenderaan berat dilihat merupakan bidang yang berpotensi tinggi dalam pertandingan itu. Jadi kita nampak pertandingan para ni, kita akan pilih untuk mereka masuk dalam pertandingan akhir yang dijadualkan sebelum bulan September, dalam bulan September.
Dan peserta yang menang ni, dia ada kemungkinan peserta yang terbaik akan dapat anugerah tangan emas Perdana Menteri semasa majlis penyampaian anugerah tangan emas Perdana Menteri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada pertandingan pra-kelayakan WorldSkill Malaysia Belia WSMB dan WorldSkill Malaysia Pengajar WSMP di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Cembung. Dalam pada itu, peserta yang ditemui rata-rata menyatakan pertandingan itu secara tidak langsung dapat mengasah bakat peserta terutama dalam dua bidang yang dipertandingkan. Saya memang minat dalam bidang ni. Saya memang nak kembangkan bakat saya dalam pertandingan ni. Baguslah masuk dalam pertandingan ni, dapat congkel bakat, dapat tahu minat, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, kita boleh ubah. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Amir langsung dari Negeri Sembilan. Baik saudara, 3 lagi individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes pergaduhan di Tampoi, Johor Bahru pada 27 Mei lepas. Dengan tangkapan terbaru itu, 12 individu ditahan setakat ini melibatkan suspek warga tempatan berusia antara 18 hingga 35 tahun. Pihak polis telah membuat tangkapan sehingga hari ini sebanyak 12 tangkapan. Pagi tadi kita ada lagi 3 tangkapan dibuat, dijalankan oleh pihak polis sehingga ke hari ini, sehingga pada pagi ini kita telah menahan sebanyak 12 orang mereka yang terlibat, kedua-dua belah pihak yang terlibat dalam pergaduhan ini. Dan saya berpesan dan juga saya memberi amaran pada pihak yang berkenaan yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindak balas yang tak sepatutnya. Kita akan, pihak polis tidak akan bertolak ansur, kita akan mengambil tindakan tegas. Punca pergaduhan masih disiasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan serta Seksyen 365 dan Seksyen 385 Kanun yang sama. Sebelum ini, tular video memaparkan kejadian pergaduhan melibatkan sekumpulan individu. Mengulas kes penganjuran poster parti seks bebas yang tular di Twitter baru-baru ini, Datuk Kamarul Zaman beri jaminan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap penganjur yang sedang dikenal pasti itu. Ini pun satu hal. Perkara yang orang tak buat, dia nak buat. Jadi pihak polis kita mengambil tindakan tegas, kita telah menjalankan risikan, kita pun mendapat kerjasama orang yang memberi maklumat untuk memastikan perkara ini dapat ditegah, dapat diambil tindakan yang keras kerana menjadi satu kesalahan yang boleh menggugatkan ketenteraman awam. Orang Program pelepasan nyamuk Aedes Burwalbachia akan diperluas oleh Kementerian Kesihatan KKM secara berperingkat di negeri-negeri yang mempunyai peningkatan kes demam denggi. Di mana Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata, kaedah itu dilaksanakan selepas melihat keberkesanannya dalam menangani kenaikan kes denggi di 27 lokaliti melibatkan 4 negeri Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Melaka. Kita akan memperluaskan program-program ini. Contoh dia, kita mendapati keadaan di Sabah mempunyai kadar peningkatan kes dan juga kita akan cuba untuk selepas kejayaan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang yang mempunyai kadar jangkitan di PPR yang sangat tinggi, kita yakin dengan adanya bekalan nyamuk berwalbakia ini kita dapat melaksanakan program-program ini di masa yang akan datang. Dan juga pelepasan nyamuk berwalbakia ini mempunyai satu proses penyediaan telur dan juga bekalan itu adalah perlu mencukupi. Beliau ditemui selepas program fasa kedua pelepasan nyamuk Aedes Burwalbachia belaka di Taman Bemban Jaya Jasin. Taman Bemban Jaya merupakan lokaliti pertama pelaksanaan pelepasan nyamuk berkenaan dengan hampir 300,000 ekor nyamuk telah dilepaskan pada fasa pertama pada Mac 2022. Satu garis panduan yang lebih jelas perlu ditetapkan bagi penganjuran acara di Melaka. Mufti Negeri Melaka, Datuk Abdul Halim Tawil menegaskan ia bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak bermoral berlaku pada masa akan datang. Bagi pihak agensi agama dan khususnya saya yakin bagi pihak kerajaan negeri juga,
Saya mengharapkan pada pihak penganjur supaya dapat berhati-hatilah memastikan setiap acara dan program yang dimasukkan dalam apa acara untuk sama ada berbentuk orang kata mempromosikan Melaka sebagai destinasi pelancongan, aktiviti budaya dan sebagainya, mestilah mempunyai satu garis panduan yang perlu jelas diikuti oleh setiap peserta atau hatta artis, sebagaimana kita menjaga nilai dan juga norma sebagai seorang Muslim. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung isu video tular seorang artis yang berkelakuan tidak senonoh di khalayak ramai pada satu festival baru-baru ini. Beliau ditemui selepas majlis perasmian konvensyen kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah peringkat kebangsaan tahun 2023 yang disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam di MITC Air Keroh. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar.